Hai, Assalamualaikum. Saya Ashnudin. Saya Daniel Nawawi. Kembali lagi kita dalam OBTV. Tapi sebelum kita melanjutkan lagi perbualan kita, Dan, kita nak bagi tahu dekat penonton di luar sana bahawa OBTV akan bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad pada jam 7.55 malam hanya di TV9. Okey, Dan, kita nak bagi tahu sikit story-story apa yang kita akan present dekat diorang pada hari ini. Okey, yang pertamanya adalah tentang isu kematian, kes bunuh diri yang berlaku di Hong Kong yang melibatkan seorang wanita dan anaknya. Berita yang kedua mengenai seorang pelakon dan juga pengacara ni dikatakan tidak berpuas hati dengan seorang pengacara di rancangan hiburan ni. Tak, kau nak tahu tak? Nak tahulah gaduh apa? Relax dulu. Kita cerita sampai takat di sini saja. Okey. Kalau korang nak tahu, jom kita layan. Okey, Dan, berita OBTV untuk kali ini kita bermula dengan seorang wanita yang berusia 34 tahun ditemui mati akibat bunuh diri. Bunuh diri macam mana tu, Ash? Dia terjun daripada bangunan rumahnya, Dan. Betul-betul, Ash. Aku ada baca tentang ni, yang mana, Ash, lebih mengejutkan adalah apabila mangsa ditemui mati bersama mayat anaknya yang berusia baru 5 bulan, Ash. Oh, bayangkan 5 bulan tak kenal dunia lagi, tak sempat membesar. Ini pula yang terjadi. Betul, Ash, betul. Mangsa dilaporkan ditemui tidak berpakaian bersama mayat anaknya itu. Betul, menurut laporan Daily Mail yang menyebut wanita ini juga dikenali sebagai Luo Lili, seorang socialite yang merupakan anak seorang usahawan dan tycoon terkenal di Hong Kong. Bila cakap pasal terkenal ni, semestinya berita kematian Luo Lili ini mendapat liputan yang meluas di Hong Kong. Mangsa dilaporkan bertindak terjun daripada bangunan rumahnya yang berketinggian 5,000 kaki, dan sebabnya adalah teman lelaki tidak ingin berkahwin dengannya selepas mendapat tahu bahawa Luo Lili ini hamil. Dikatakan juga Luo Lili ini mengalami depresi yang sangat teruk selepas bersalin. Yelah, dapat tahu pula bila teman lelakinya tak nak berkahwin dengan dia. Tak nak bertanggungjawab, Ash. Tak nak bertanggungjawab. Dan berita ini mengejutkan ramai orang sebab tengok dekat gambar sosial media, kan, dia macam menjalani kehidupan yang sangat bahagia bersama anaknya. Malah dia juga memuat naik gambar yang sangat banyak bersama anaknya di sosial media. Sebab itulah orang cakap, Ash, jangan kita judge seseorang itu melalui media sosial. Itulah dia. Kadang-kadang kalau kita tengok gambar ni, orang bahagia, orang happy, tapi hanya orang itu saja yang tahu apakah yang ada di dalam hatinya. Wah, macam itulah. Betul, Ash. Walau bagaimanapun, kes ini masih belum disahkan oleh keluarga wanita tersebut. Panas ni, Ash. Aku rasa macam nak buka sweater ni. Sekejap, relax. Jangan buka sweater. Jangan kena, Ash. Jangan buka sweater. Sebab apa? Sebab story yang kita nak present seterusnya ini mengenai seorang pelakon dan juga pengacara yang dikatakan tidak berpuas hati dengan seorang pengacara di rancangan hiburan ni. Panas. Okeylah. Pasal Sarah Hidrobrand ni, dia baru-baru ini dia memuat naik satu tweet di mana dia meluahkan rasa tidak puas hati. Cerita Twitter ni. Dan rasa kecewa dengan salah seorang pengacara di rancangan hiburan ni. Pada awalnya dia seakan tidak mahu menjadi tetamu jemputan di rancangan hiburan tersebut. Tetapi selepas menganalisis soalan-soalan yang diberikan kepadanya, akhirnya Sarah Hidrobrand dan juga suaminya Otto bersetuju untuk keluar dalam rancangan hiburan tersebut. Faham. Tetapi sesi temu bual tu dia tidak berlaku seperti yang disangka oleh kedua pasangan ni. Yang mana Sarah merasakan pada saat tu dua pengacara ni macam bersikap tak profesional, Sampaikan salah seorang daripada pengacara yang dikatakan pernah menang anugerah ni, dia terkeluarkan ayat yang berbunyi lebih kurang, nak tanya apa lagi nak tanya apa lagi Sarah juga menambah apabila insiden itu berlaku, dia hanya mampu tersenyum sahaja. Tetapi dalam hati hanya Allah saja tahu. Dia memang rasa kecewa lah. Kalau aku dekat tempat tetamu pun aku akan rasa macam terkilan, Ash. Kita ni macam tak ada apa yang nak ditanya, macam tak prepare ke. Itu menunjukkan sisi tak profesional host tersebut lah bagi aku. Ini pendapat personal aku lah. Tapi ini bagus, Ash. Ini dapat dijadikan iktibar dan pengajaran buat kita host-host baru ni, supaya di masa hadapan kita lebih profesional terhadap tetamu kita. Okey Ahmad, tadi kita dah cerita teaser tentang kisah yang panas minggu ni. Kisah ni bermula apabila seorang pendakwa selebriti telah ditahan. Ini pendakwa selebriti dekat Malaysia ke? Tak, kat Malaysia dalam siasatan. Ni terjadi kat Turki Ahmad, di mana seorang pendakwa selebriti dikenali sebagai Adnan Uttar telah dikenakan hukuman penjara selama 1075 tahun. 1075 tahun? Betul, memang lama, bukan sekejap. Ini sebab apa ni, Najmi? Kisah dia bermula apabila dia telah melakukan
salah laku seksual yang tular di media sosial. Saya percaya juga di mana rata-rata rakyat di Turki mengidolakan ataupun menjadikan anak otak ini sebagai inspirasi mereka ataupun rujukan mereka sendiri. Suspek berusia 64 tahun dan dia telah ditahan berhubung kes-kes yang telah dilakukan olehnya. Termasuklah yang penipuan, jenayah seksual dan sebagainya tadi. Betul tu Ahmad. Lepas tu Ahmad, saya nak tambah juga ketika proses perbicaraan dilakukan, Adnan Uttar ni mengaku depan hakim dia ada 1000 girlfriend. Ramainya. Ramai, kita girlfriend pun tak ada Ahmad. Tak ada lagi ni. Bukan itu saja Ahmad, menurut salah seorang mangsa yang telah menjadi kerakusan pendakwa selebriti ini, dia mengaku dia telah dirogol berkali-kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, berkali-kali Ahmad. Dan mangsa-mangsa ini ataupun wanita-wanita ini dipaksa untuk mengambil pil perancang untuk mengelak daripada berlakunya kehamilan. Betul tu Ahmad. Teori ni dikuatkan lagi apabila pihak polis menjumpai 69,000 pil perancang dekat rumah dia. Najmi, kadang-kadang kan kita baca berita-berita macam ni, kita dapat tahu berita-berita macam ni, kita sedih. Betul. Sebab melibatkan seorang pendakwah yang terkenal di dunia, salah seorangnya. Itulah Ahmad, apa pun yang penting sekarang Adnan Uttar dah ditahan dan kita doakan supaya nasib-nasib mangsa ni terbela. Okey Ahmad, ini kisah kedua. Tadi awak dah cerita teaser di mana adik-beradik kena scam. Okey, saya nak tanya awak ada TikTok tak? Ada TikTok. So korang boleh follow TikTok saya. Sempat Sempat. Okey, kalau awak ada TikTok mesti awak sempat tengok satu video yang trending dekat TikTok dan mendapat ratusan komen dan like. Oh, ini video yang mana ni? Video ni menceritakan pengalaman adik-beradik ni kena scam. Kronologi dia macam ni. Adik-beradik ni, adik dan abang naik bas persiaran dari Perak ke Melaka nak beli kereta. Ini yang kena scam sampai 9,000 tu ke? Betul, kes 9,000 ni di mana video tersebut telah diupload di laman TikTok dan meraih ratusan komen yang turut bersimpati dengan nasib mereka ni. Sedih lah macam ni, kena tipu. So cerita dia bermula macam mana? Okey, macam ni Ahmad. Kisah dia, abang dengan adik ni dah tengok kereta, dah test drive. Biasalah kalau kita nak beli something, mesti kita akan check dulu tayar, minyak hitam, kondisi kenderaan tersebut sebelum kita buat bayaran, betul? Lepas tu setelah berpuas hati dengan kondisi kereta tu, mereka bersetuju membayar 9,000 cash dekat pemilik kereta tu. Lepas tu pemilik kereta tadi tu dia bagi alasan, dia cakap nak pergi Puspakom. Orang cakap adalah urusan yang perlu larikan diri Ahmad dengan 9,000 tu. Bayangkan adik-beradik tu berputih mata nak balik Perak, naik kereta baru untuk surprise dekat isteri dia, end up jadi macam ni. Lepas tu kan Najmi, apa yang saya faham adalah mereka telefon pihak bengkel dan pihak bengkel cakap adik-beradik ni dah transfer duit kepada orang yang salah. Bila insiden ni berlaku Ahmad, adik-beradik ni tampil buat laporan polis untuk menceritakan perkara yang sebenar. Bayangkan dengan perasaan sedih, hampa, nak balik dengan kereta baru. Akhirnya jadi macam ni. Dan sehingga kini pihak polis masih menyiasat tentang insiden tersebut. Maklumlah, orang zaman sekarang ni ramai yang tak jujur. Betul tu Ahmad, saya nak tambah sikit, kita sebagai pengguna harus jadi pengguna yang bijak. And di akhir video tu, adik tu sempat menceritakan memberi pesanan kepada orang Malaysia supaya lebih berhati-hati selepas ini. Kita dah trademark tau daging harimau menangis ni. Lepas ni tak ada siapa-siapa boleh tiru tau. Tak ada siapa boleh guna. Tak baiknya. Kesianlah dekat peniaga-peniaga yang lain. Kenapa pula? Nanti dia orang tak boleh gunalah nama tu lagi. Dede Nawawi, ini merupakan kisah pertama mengenai ibu kepada seorang pengacara terkenal. Siapa lagi kalau bukan Datin Nur Kartini. Betul Ahmad. Kisah ni bermula apabila Datin Nur Kartini dia memuat naik satu video yang mengatakan IG story waktu tu. IG Ahmad. Macam mana Ahmad dia kata? Dia kata dia trademark permohonan untuk buat daging harimau menangis ni. Lepas ni tak ada siapa-siapa boleh guna. Makanan ni pun berasal dari mana sebenarnya Mat? Ini pada Thailand resipi ni. Daripada Thailand. Daripada Thailand daging harimau menangis. Lepas tu dah dapat tentangan hebat, kecaman hebat daripada netizen. Datin Nur Kartini pun menarik balik permohonan untuk trademark daging harimau menangis. Dah tak jadi dah nak mohon. Tapi baru-baru ni dia buat PC, dia kata bukan dia nak trademark daging harimau menangis tu. Sebenarnya tak. Dia nak trademark logo packaging. Supaya orang lain tak boleh tiru packaging tu lagi. Betul, saya setuju. Itulah sebenar, niat yang sebenar. Bermula cerita ini adalah bila keluarga Datin Nur Kartini pergi bercuti dekat Sabah ketika itu dan dia teringin nak makan daging harimau menangis. Lepas tu dia minta resepi dekat salah satu owner restoran. Owner pun bagilah resepi. Betul. Tutak.
dah keluar Harimau Menangis anti Kartini. Mudah dijadikan bisnes. Macam tu cerita Tapi dia. aku pun difahamkan di mana pemilik resepi yang asal tu masih baik-baik lagi dengan keluarga Neelofa. Tak ada masalah. Cumanya pada awal dia terkilan lah perkara ni berlaku. Macam-macam lah orang Malaysia ni, Ahmad. Netizen Malaysia ni luar biasa, Ahmad. Betul. Sampaikan orang dekat Thailand, netizen Thailand pun berterima kasih dekat netizen Malaysia. Sebab apa? Sebab mempertahankan resepi daging Harimau Menangis ni. Saya pun nak berterima kasih kepada netizen Malaysia juga. Ya, dahsyat lah netizen Malaysia. Kisah yang kedua mengenai seorang fotografer. Geram kita tengok. Geram, panas lah ni. Panas. Sebab apa, Mat? Pengantin ni dah ambil package mahal-mahal dekat fotografer ni. RM999 betul, Mat? Untuk satu event. Satu event saja. Untuk satu event. Fotografer datang lambat. Difahamkan fotografer ni kata kepada pengantin dia tersalah alamat, tapi sebenarnya tu alasan. Dia pergi shoot untuk pengantin lain dulu, baru datang ke pengantin ini. Difahamkan begitu. Oh, mana boleh macam tu, orang dah bayar mahal kan. Dia ni, kalau aku pun aku jadi stres dia ni waktu bersanding. Yelah, betul lah tu. Fotografer ni dah lah tak ajar pose. Lepas tu dia duduk relax je, nak gambar cantik tapi tak ajar pengantin pose. Lepas tu aku ada baca pengantin sendiri yang terpaksa sibukkan diri panggil ahli keluarga untuk bergambar. Pengantin pula yang kendalikan benda tu. Kita ni bukan apa, kita nak sekurang-kurangnya gambar hasil tu memuaskan hati. Yang pasal outdoor tu apa cerita? Yang pasal outdoor, bila diorang nak pergi outdoor, hari dah lewat. Betul. Tapi fotografer ni mencadangkan untuk menangguhkan sesi outdoor ni pada keesokan harinya pula, Ahmad. Rugilah macam tu. Cuba fikir, kalau esok siapa nak make up dan baju pengantin tu nak kena sewa sehari lagi. Kalau saya pun kecewa lah dia ni kalau servis macam ni. Berita ni viral tau dekat laman Facebook dan banyak pengguna-pengguna Facebook yang lain juga kecam tentang fotografer ni. Dan benda ni bagus, Ahmad, sebab dia boleh jadikan pengajaran. Betul. Dan iktibar kepada fotografer-fotografer baru. Mungkin kau akan datang nak mengambil gambar pengantin, jadikan pengajaran. Bila orang dah bayar tu, kita buat sehabis baik untuk penuhi kehendak pelanggan kita. Okey, itu saja OBTV untuk kali ni, Ahmad. Kalau korang nak membaca artikel-artikel yang menarik, boleh ke www.ohbulan.com. Dan untuk video-video yang best, korang boleh pergi subscribe YouTube Oh Bulan Official sebab subscribe itu percuma. Dan jangan lupa untuk tonton kami di OBTV setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pada jam 7.55 malam hanya di TV9. Sehingga berjumpa lagi, saya Ahmad Asif. Saya Daniel Wawi. Bye-bye. Wanita saya action tuan tak suruh saya cakap.